Assalamualaikum tuan-tuan. Untuk hari ini saya nak share dengan tuan-tuan tentang kebun fertigasi sekangkang kera ni dan juga tentang solar power. Kita mulakan dulu dengan kebun. Hari ini ada 2-3 benda yang saya nak buat. Antaranya saya nak semai benih. Benih yang saya nak semai hari ini, yang pertama jagung manis dan yang kedua adalah timun mini. Timun mini ni memang sangat favourite dekat rumah ni. Budak-budak memang sangat suka timun ni. Jadi sebab itulah saya nak tanam timun ni. Kebiasaan yang dekat rumah ni saya akan tanam hanyalah tanaman yang dimakan oleh ahli keluarga saya. Yang mana favourite saya tanam. Termasuklah timun ni. Selain pada buat ulam, kadang-kadang budak-budak ni dia makan macam tu je timun ni. Selain pada tu, hari ni juga kita kena bancuh baja. Baja untuk fertigasi. Kalau ikutkan baja tu boleh bertahan dalam 1 ataupun 2 hari lagi. Tapi saya nak bancuh siap-siap. Sebab saya takut minggu depan dah mula sibuk dengan pemasangan solar, pemasangan bateri. Takut tak ada masa. Jadi hari ini kita akan bancuh baja siap-siap. Kebiasaannya sekali bancuh tu boleh bertahan hampir 10 hari. Sebab tangki tu besar dan jumlah pokok dekat sini tak banyak. Dan lagi satu tuan-tuan, hari ini saya nak kena selesaikan masalah rumput dan juga tumbuhan-tumbuhan liar yang ada dekat kawasan ni. Hari tu masa saya pasang weed mat ni, saya lambat pasang. Dan saya dah tanam 2 pokok dekat belakang tu. Pokok jambu dan juga pokok kedondong. Jadi weed mat ni tak dapatlah saya nak pasang penuh. Jadi ada bahagian yang tak bertutup dan dah tumbuh rumput, dah ada pokok-pokok. Itu saya nak clearkan juga. Dan untuk clearkan tu saya akan racun. Dan racun yang saya nak gunakan ni adalah racun boleh dikatakan organik lah. Kita akan gunakan garam, sabun dan juga cuka. Dan setakat ni untuk kebun ni saya tak pernah gunakan lagi racun-racun kimia. Dan untuk teluk perosak, untuk tanaman pun saya cuma gunakan racun-racun organik. Sama ada saya buat sendiri ataupun saya beli yang dah siap. Dalam takung semai ni ada pokok betik yang saya semai hari tu. Tapi tak ada tempat nak tanam lagi. Tak tahu nak tanam kat mana. Jadi saya akan pindahkan dulu pokok betik ni ke dalam pasu ni. Dan untuk media semaian dan tanaman saya untuk fertigasi ni, saya gunakan kokopit. So kita akan pindahkan dulu pokok-pokok betik ni masuk dalam pasu ni. Dan nanti kita tengoklah dekat mana tempat yang sesuai untuk kita tanam. Untuk saya punya takung semaian ni, dia ada 40 lubang. Dan hari ini kita akan semai 30 benih jagung dan kita ada 10 benih timun. Selalunya kalau kita semai dengan menggunakan kokopit ni, saatnya memang banyak yang akan tumbuh lah. Di antara media semaian dan tanaman yang terbaik. Ini sementara lah, nanti kalau jumpa tempat mana yang sesuai nak tanam, kita akan pindah tanam. So kita alihkan dulu betik ni. Cari sprayer tak jumpa, kita siram guna ni je lah. Kat dalam ni saya tengah buat eksperimen untuk tanaman kangkung dan juga bayam menggunakan buket. Setakat ni nampak alhamdulillah tumbuh. Tapi saya tengok kualiti benih kangkung ni macam kurang sikit. Hari tu masa tanam pun nampak banyak yang dah kering. Jadi saya tak expect akan tumbuh banyak lah. Tapi bolehlah alhamdulillah. Selepas ni kita akan try lagi. Kita akan cari benih yang baru. Benih yang masih elok. Sebenarnya bila beli benih ni, tuan-tuan kena tengok tarikh expired juga. Yang ni masa saya beli, dia tak ada label tarikh expired bila. Ni saya beli kat Shopee saja. Lepas ni kita akan cari benih lain yang lebih berkualiti. Sama jugalah yang ni. Sepatutnya bila kita gunakan media kokopit ni, dia sentiasa lembap, kangkung memang akan tumbuh. Tapi yang ni macam tumbuh tapi tak banyak sangat lah. Ini sawi, pakcoy dan juga yang ni saya tak ingat sawi apa. Yang ni kita ada kacang panjang, ada 20 pokok dan sini kita ada bendi lagi 20 pokok. Yang ni sebenarnya benih daripada pokok yang dekat sana tu. Yang saya biarkan kering hari tu dan dah jadi benih, saya dah semai dan alhamdulillah dah tumbuh dah. Jadi selepas ni sebenarnya untuk kacang panjang ni tak payah beli lagi benih. Dan sama juga dengan bendi. Ni kita punya stok simpanan benih nanti. Maksudnya lepas ni tak payah beli lagi dah benih untuk bendi. Memang banyak dan dia buah dia memang besar. Memang banyak benih ni tuan-tuan. Dan mungkin tak habis saya guna pun nanti. Jadi kita beli benih sekali saja. Kita tanam. Kemudian kita biarkan sikit buah ni untuk jadikan benih. Timun pun dah banyak kali dah kutip. Ni pun ada lagi besar. Masih muda lagi. Kita biarkan dia besar sikit lagi. Kacang masih lagi berbuah. Masih ada lagi.
tak perlu terlampau padat. Benih jagung ni kebiasaannya dia kering. Jadi kalau kita nak bagi dia mudah dan cepat tumbuh, kita rendam dulu sekejap. Dekat dalam ni cuma ada 30 biji benih saja. Kita akan rendam lah lebih kurang dalam 1 jam. Dan sementara tu bolehlah kita buat benda lain dulu. Dan untuk timun ni tak payah rendam. Kebiasaannya saya tak pernah rendam pohon timun. Dan untuk jagung ni memang first time saya tanam jagung. Dulu masa kecil-kecil pernah lah tanam dekat kampung, dah lama sangat dah. So untuk sejak saya berkebun ni, first time saya nak tanam jagung. Kita rendam dulu sekejap. Sekejap lagi kita akan tanam. Sementara tu kita akan isi dulu air dalam tangki fertigasi. Kita nak bancuh baja. Saya nak isi air dulu dalam tangki baja kita ni. Untuk saiz tangki ni, dia 150 gallon bersamaan dengan 560 liter. Jadi kalau tuan-tuan concern tentang kos air ataupun berapa bil air kalau kita buat fertigasi ni, okey, untuk tangki ni tuan-tuan, dia 560 liter bersamaan dengan 0.56 kubik meter. Kalau untuk negeri Selangor, 0.56 kubik meter ni harganya adalah RM6.50. Satu tangki ni bertahan selama 10 hari. Jadi dalam sebulan tak sampai RM20 lah. Tangki baja ni kita belum ada automation lagi. Buat masa ni semuanya secara manual. Isi air manual, isi baja pun manual. Dalam untuk masa depan kita akan buat automation lah. Kita akan buat automation untuk isi air dan untuk masukkan baja. Untuk kos elektrik pula, tuan-tuan boleh buat kiraan. Sebelum ni saya pernah share dengan tuan-tuan cara untuk buat kiraan. Untuk pump ni cuma 30 watt sahaja. Dah lah 30 watt, kita running pula. Sekali jalan sekarang ni saya ubah pada 5 minit. Maksudnya dalam satu hari, pump 30 watt ni hanya akan berjalan selama 15 minit saja satu hari. Memang sangat-sangat rendah. Sebab tu juga kalau tuan-tuan nak buat fertigasi ni dekat kawasan yang tak ada elektrik, tak ada masalah, tuan-tuan boleh gunakan sistem kuasa solar. Sebab kita tak akan gunakan power yang terlampau banyak. Cuma dari segi pemilihan bateri, pemilihan inverter dan pemilihan solar panel mestilah sesuai dengan load kita, pump kita. Biasanya untuk komersial kita gunakan pump 1 horsepower ataupun 2 horsepower. Setahu saya kalau untuk 500 polybag orang akan gunakan pump 0.5 horsepower. Itu berdasarkan info yang saya dapat daripada customer semasa saya buat pemasangan untuk kebun fertigasi lah. Kalau 0.5, 500 polybag. Kalau 1000 polybag, pump 1 horsepower. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan nak jimatkan kos untuk solar ni, instead of tuan-tuan gunakan pump yang besar 2 horsepower ataupun 3 horsepower, tuan-tuan gunakan lebih daripada satu pump. Katakanlah tuan-tuan nak buat fertigasi 3000 pokok. Jadi kita boleh ambil sistem solar yang boleh cover pump 1 horsepower. Kita gunakan 3 pump. Lagipun untuk fertigasi ni kita gunakan timer. Maksudnya pump ni akan berjalan secara bergilir. Pump 1 jalan dulu, pump 2 dan pump 3. Jadi kita tak perlu ambil sistem yang terlampau besar lah. Dan hari tu pernah ada seorang call saya. Dia nak buat fertigasi dan tempat dia tu ada tiang elektrik tapi dia tak nak tarik power elektrik dan dia nak gunakan solar. First advice saya, jangan gunakan solar kalau tempat tuan-tuan tu ada bekalan TNB. Kalau ada TNB, gunakan TNB. Dan alasan dia kata nak jimat, nak gunakan solar. Solar ni tuan-tuan, dia jimat. Tapi kos untuk kita dapatkan penyematan tu tinggi. Kecualilah kalau tempat tuan-tuan tu memang tak ada power TNB, baru guna solar. Kalau ada power TNB, jangan guna solar. Kalau tempat tuan-tuan memang ada TNB, memang saya tak rekomenkan tuan-tuan gunakan solar. Jangan buang duit, membazir. Dan kalau tuan-tuan yang pernah telefon saya, benda pertama yang saya akan tanya, dekat tempat tuan ada bekalan TNB ataupun tak. Kalau ada bekalan TNB, tak kira rumah kebun dekat mana pun, memang saya tak rekomen guna solar. Saya akan suruh tuan-tuan guna power TNB. Sebab tu adalah kerja yang sia-sia. Bila saya tanya dia kenapa tuan tak guna saja TNB, alasan yang dia bagi, kos untuk pasang TNB tarik kabel adalah RM2,000. Dan bagi saya, kira tu itu memang kos biasalah. Dan dia kata kalau mungkin pasang solar mungkin murah sikit, mungkin tak sampai RM2,000. Mustahil tuan-tuan. RM2,000 tu untuk breaker dengan kabel pun tak cukup. Jadi kita jangan buat kesimpulan kalau kita tak arif tentang sesuatu bidang. Kalau solar untuk on grid pun kos dia lebih tinggi daripada RM2,000, apatah lagi sistem off grid yang ada bateri. So kos dia memang lebih tinggi. Untuk tempat yang ada supply TNB ni, ada beberapa sebab orang gunakan solar. Yang pertama, katakanlah tuan-tuan mentanam ikan. Contoh ikan siakap dekat rumah dan tuan-tuan perlukan backup power. Sebab ikan siakap ni kalau kita bela dalam tangki macam ni,
Kalau terputus oksigen, ikan memang akan mati. Jadi kita gunakan sistem solar ni dengan inverter, dengan bateri sebagai backup power. Tapi kos memang tinggi. Dan sebut tentang solar ni, tak ada solar yang murah. Tak ada solar 2,000, 3,000, tak ada tuan-tuan. Untuk solar ni lah inverter yang saya tengah test sekarang ni. Inverter daripada DA. Ini 8 kW, dia ada 5 kW, 6 kW, 8 kW dan juga 12 kW untuk single phase. Ada juga untuk 3 phase, ada sampai 30 kW. Kalau untuk rumah kebun ni, 6 ataupun 8 dah mencukupi. Setakat ni saya tengok inverter ni sangat-sangat berkualiti. Dan sebenarnya SRNE itu pun berkualiti juga. Tapi untuk yang ni dia ada beberapa kelebihan dan saya rasa memang sangat sesuai untuk guna dekat kebun. Dan stok bateri pun masih ada lagi. Ada 4 kotak bateri. Kat bawah ni bateri yang kita guna untuk testing. Dan inverter ni dia hybrid. Kita boleh guna untuk hybrid, on-grid dan juga off-grid. Semua function ada. Untuk inverter nanti akan ada video khas dah. Saya akan buat video berkenaan inverter ni. Dan untuk solar panel pun masih ada lagi stok. Ini stok lama, harga masih lama. Untuk shipment baru saya tak pastilah. Dan tuan-tuan pun sedia maklum, kos shipment sekarang ni dah naik. Tapi saya masih ada lagi panel yang lama, stok sebelum ni. Harga masih harga lama. Kita tak akan naikkan harga. Tapi untuk bateri tak banyak lah tuan-tuan. Cuma ada 2 biji bateri yang belum dibayar. Yang lain tu memang dah booking dah untuk pemasangan. Kat bawah kita punya PV cable pun ada lagi 1 roll. Setakat ni saya rasa inilah inverter yang the best yang saya pernah try. Sekarang ni masih lagi testing. Kita buat pelbagai configuration, off-grid, hybrid. Dan untuk inverter ni sama dengan inverter sebelum ni yang kita guna. Boleh sambung juga kepada genset, boleh sambung juga kepada TMB. Dan sebenarnya fokus saya ni bukanlah kita buat pemasangan solar untuk jimatkan elektrik. Tak, kita buat pemasangan solar ni untuk off-grid dan kita akan hybrid dengan generator. Solar untuk jimatkan elektrik tu, yang tu cerita lain tuan-tuan, saya tak buat. Ni baja yang saya gunakan. Untuk A 1 kilo, untuk B 1 kilo dan total 2 kilo baja ni dah ngam-ngam untuk tangki 150 gallon ataupun 560 liter ni. Macam saya cakap tadi, satu tangki ni bertahan selama 10 hari dan harga baja ni lebih kurang RM24. Jadi untuk 10 hari RM24 kos baja, satu hari RM2.40 lah untuk baja. Kebiasaannya untuk baja AB ni dia ada untuk daun dan juga untuk buah. Kalau kita tanam sayuran berdaun, kita akan ambil baja daun. Kalau tanaman berbuah, kita akan ambil baja untuk buah. Tapi dekat rumah ni, saya tanam tanaman berdaun dan tanaman berbuah. Dua-dua. Jadi saya ambil baja yang jenis multi-purpose. Cuma baja multi-purpose ni susah sikit nak cari. Nanti saya akan letak dekat bawah lah. Tuan-tuan boleh tengok dekat mana saya beli baja ni. Setakat ni saya gunakan baja multi-purpose ni, nampak macam okey lah. Buah pun nampak cantik, besar juga. Dan untuk tumbuhan berdaun pun okey lah. Kalau kita nak buat asing-asing baja dengan daun, saya perlukan 2 tangki. Saya pun tak nak sampai 2 tangki sebab tak cukup ruang. Jadi saya gunakan baja multi-purpose. Saya boleh gunakan 1 tangki saja dan 1 pump saja. Air pun dah dekat nak penuh. Kebiasaannya apa yang saya buat, saya akan isi air sampai takat ni saja. Kemudian saya bancuh baja, saya tambah baja dalam ni. Dan untuk tangki ni, dia sebenarnya ada limit takat air dia. Limit dia sampai dekat sini tuan-tuan. Untuk bancuh baja ni, saya akan isikan air dalam buket ni dulu. Ni buket 20 liter. Kita isi separuh, kita masukkan baja, kita gaul, kemudian kita tambah lagi. Kalau tuan-tuan gunakan tangki yang sama dengan saya, tuan-tuan tak perlukan TDS meter lagi dah. Tuan-tuan gunakan sukatan yang sama, tak ada masalah. Tapi saya akan tunjuklah berapa ppm yang kita akan dapat. Tak perlu terlampau banyak, takut nanti susah kita nak gaul. Kita kacau sampai larut. Dari segi maintenance untuk sistem fertigasi ni, cuma ni je lah tuan-tuan. Setiap 10 hari sekali saya kena bancuh baja. Dan 2-3 hari sekali saya akan cek lah dia punya dripper tu, takut ada yang tersumbat. Dan saya rasa fertigasi ni sangat-sangat mudah. Kurang maintenance lah. 10 hari sekali buat kerja, okey lah. Kalau kita boleh buat automation nanti, lebih mudah. Tak payah tengok lagi dah baja, tak payah nak tengok tangki nutrien, tak payah nak isi air, tak payah nak isi baja dah. Cuma fokus kita hanya pada tanaman, sebab ada tanaman yang perlukan penjagaan. Sebagai contoh untuk timun, kita nak buang tunas air.
ataupun sama juga dengan tomato, nak buang tunas air ataupun orang panggil sebagai saka, lebih kepada maintenance kepada tanaman lah, bukan pada sistem. Untuk sistem pun setakat ni pump tak pernah lagi ada masalah, pipe pun tak ada yang bocor ataupun leaking, tak ada lagi setakat ni. Lagipun sebab kita punya pump ni kecil, tekanan dia tak kuat, jadi risiko untuk leaking tu kurang lah. Kalau tuan-tuan gunakan pump yang besar, 1 horsepower, 2 horsepower, mungkin kena selalu check jugalah piping sebab tekanan air kuat. Kebiasaannya kalau untuk fertigasi komersial memang orang akan rigid lah tentang jumlah baja sebab melibatkan kos yang tinggi. Tapi untuk saya dekat rumah ni, saya tak terlampau rigid sangat. Satu sebab kos saya taklah terlampau tinggi, dan dekat sini saya tanam pelbagai jenis tanaman. Jadi kita tak ada jumlah yang tepat untuk baja kita ni. So ni kita boleh masukkan di dalam ni. Kita buat dekat rumah ni, kita boleh keep it simple sajalah. Sebenarnya kalau baja tu, kalau komersial, dia orang akan buat sendiri baja untuk kurangkan kos. Sebab mungkin biasanya baja ni dia orang akan buat ikut jenis tanaman. Bila kita beli baja yang siap ni, baja kita tu dia untuk pelbagai jenis tanaman, dan mungkin ada unsur-unsur yang kurang diperlukan oleh tanaman kita. Bagi contoh, kalau orang buat komersial, untuk timun dia ada campuran khas untuk timun, untuk cili ada campuran khas untuk cili. Kalau tengok ke atas tu tuan-tuan, macam dia nak hujan, jadi saya kena percepatkanlah kerja ni. Tak sampai sejam pun saya rendam benih jagung ni. Saya rasa saya tanam jugalah. Kebiasaannya untuk semai ni saya akan buat lubang kedalaman lebih kurang 1.5 cm. Ini kita nak semai 30 pokok jagung dan 10 pokok timun mini. Jangan lupa bismillah. Yang untuk timun ni benih dia macam agak mahal sikit. 10 biji ni dekat RM6. Saya pun tak tahu kenapa mahal sangat harga timun, benih timun mini ni. Jadi ini kita tanam, dah ada buah, nanti kita akan simpan lah sebiji ataupun dua untuk jadi benih. Walaupun dalam takur ni kita ada dua jenis tanaman, kita ada jagung dan juga timun, tapi saya rasa tak payah label kot, sebab kita boleh tengok beza antara jagung dan juga timun ni. Lagi satu untuk tarikh semaian ni, kebiasaan orang akan tandalah bila tarikh dia semai, nak tengok progres. Tapi saya gunakan video ni lah sebagai saya punya log ataupun record bila saya semai, bila saya pindah tanam. Okey, dah siap semai, kita siram sikit lah. Tadi dah jumpa dah sprayer. Dan lagi satu tadi saya lupa tentang kita nak cek berapa ppm kita punya tangki baja tu. Jap kita cek. Nanti kita akan gunakan automation yang tadilah untuk kita siram setiap hari. Dan untuk alat auto siram tu, saya dah buat video tapi separuh jalan hari tu. Sebab saya shoot video tu bulan puasa, kemudian kita cuti balik kampung raya, tak sempat nak siapkan. Nantilah saya selit dalam mana-mana video macam mana saya buat sistem auto siraman untuk anak benih dan juga untuk pokok ulam raja kat sana tu. Kita letak dulu kat sini, nanti kita adjust sikit lah. Tak kena susun balik tempat ni sebenarnya. Lepas letak dulu kat sini. Dan lagi satu tuan-tuan, soalan yang paling kerap ditanya, dan dulu pun saya pelik juga kenapa orang selalu tanya soalan ni. Orang tanya bila dah semai benih ni nak letak dekat mana. Ada yang tanya perlu letak tempat gelap ataupun tak. Saya pun pelik kenapa nak letak anak benih dalam tempat gelap. Kita bukan nak tambahkan tauge ataupun tanam tauge. Kalau kita tanam tauge, memang ya kita nak letak tempat gelap, sebab kita tak nak tauge tu jadi terlampau panjang. Kita nak tauge tu macam gemuk-gemuk sikit. Itu kalau tanam tauge. Tapi kalau tuan-tuan nak semai benih sayur ni, saya tak nampak kenapa tuan-tuan perlu letak tempat gelap. Dan masalah yang akan jadi kalau tuan-tuan letak tempat gelap ni, katakanlah
tuan-tuan letak tempat gelap tapi ada sedikit cahaya yang masuk, anak benih tuan-tuan akan jadi etiolation. Maksudnya dia akan jadi benih panjang macam tu. Dan kalau anak benih jadi panjang macam tu, sorry angin kuat, kalau kita tanam pun dia takkan tumbuh dengan elok. Kalau anak benih jadi panjang macam tu, elok tuan-tuan buang, jangan tanam. Sebab itulah saya tak setuju kalau tuan-tuan nak letak benih ni dalam tempat gelap. Kita pun tahu, asas kita belajar sains dekat sekolah dulu, dia perlukan cahaya matahari untuk tumbuh. Jadi, tak payah letak tempat gelap. Letak je tempat yang ada cahaya matahari. Dan lagi satu, kita nak letak takung benih ni, kita seboleh-bolehnya jangan kena hujan. Sebab bila kena hujan, air hujan tu kena dekat kita punya takung semayan ni, anak benih tu akan hilang, akan terkeluar sebab kena air hujan. Jadi seelok-eloknya kalau tuan-tuan ada greenhouse, gunakan greenhouse. Ataupun tuan-tuan boleh beli takung semayan yang ada cover, yang ada transparent cover dekat atas tu. Jadi kalau kena hujan pun, anak benih takkan bersepah, takkan hilang, takkan keluar. Saya pernah jumpa benda tu kat Shopee, nanti saya akan letak link dekat bawah. Itu option lebih baik lah. Maksudnya tuan-tuan nak semai dalam takung tu, letak cover dan letak dekat bawah matahari. Dan kena siram. Dan tak perlu nak letak dalam plastik sampah, nak bagi gelap. Tak perlu tuan-tuan. Semai cara yang normal saja. Okey, angin makin kuat, cuaca pun makin gelap. Sekejap lagi memang confirm akan hujan. Jadi sebelum tu kita tengok dulu kita punya tangki baja tadi. Kita tengok berapa ppm. Kalau tengok dekat sini kita dapat around 1700 ppm. Dan tuan-tuan jangan tanya pula apa jumlah yang tepat. Dia tak ada jumlah yang tepat sebab kita ada pelbagai jenis tanaman. Cuma saya akan buat, setakat ni saya akan buat antara 1500 hingga 1800 ppm. Sebab saya ada pelbagai jenis tanaman dan perlukan jumlah nutrien yang berbeza. Saya nak tutup dulu tangki ni. Okey tuan-tuan, nampaknya untuk hari ni memang nak hujan, angin pun dah makin kuat. Saya rasa ni saja yang dapat saya share dengan tuan-tuan untuk kali ni. Yang kita tak sempat buat hari ni adalah untuk racun untuk rumput. Dan lagi satu, kalau racun tu kalau kita buat sekarang pun no point, sebab racun tu kita nak sembuh dia mestilah pada hari panas. Kalau tak, dia tak akan berkesan. Maksudnya kita kena, biasanya saya akan buat tu, saya akan sembuh pada waktu tengah hari lah. Jadi dalam next video mungkin saya akan share tuan-tuan macam mana cara nak buat racun tu dan apa kesan selepas kita gunakan racun tu. Dan sebenarnya untuk racun tu pun ada pro and con juga. Sebab dia hanya berkesan semasa cuaca panas, masa kita nak sembuh tu. Kalau selepas kita sembuh hujan, memang tak akan berkesan, kita kena sembuh lagi sekali. Tapi saya suka guna racun tu sebab saya tak mahir mengendalikan racun kimia. Saya tak pandai. Jadi kalau guna racun organik tu, sebab kita gunakan garam, cuka dan juga sabun, jadi selamatlah. Saya tak pandai gunakan racun kimia tuan-tuan. So, saya takut. Jadi nampaknya tuan-tuan, sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.